Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam hari Sabtu dan bagi yang berhujung minggu. Bagi negeri Johor Bahru esok adalah waktu bekerja. Bagi sekolah, kerajaan dan sebagainya. Jadi bersama saya petang ni santai-santai di salah sebuah lokasi di Kota Tinggi Johor, iaitu tempat apa nama dia? Big Herbs, Big Herbs yang ada tanaman ulam-ulaman, ada juga ni bagi makan ikan, kemudian ada boleh bagi makan arnab dan lain-lain. Jadi saya berada di sini bersama Alif. Hai. Alif bagi makan ikan. Dia adalah favorite dia lah. Mana ikan? Mana ikan? Dia nak makan ke Alif? Okey, bagi lagi. Ikan kaloi takut jatuh pula handphone ni. Jadi ikan kaloi, ikan tembakul pula dia tu. Okey, jadi kemeriahan di sini alhamdulillah dapatlah juga santai-santai sambil tengok alam ada banyak kehijauan kat belakang sana tu. Tapi tak apa. Kita akan stay kat sini bagi makan ikan terlebih dahulu. Jadi petang ni saya nak kongsi sedikit berkaitan dengan apa agaknya. Syafiq ada. Hari ni nak kongsi tentang apa tu? Mungkin boleh bagi tajuk sikit Syafiq. Apa agaknya tajuk yang mungkin boleh dikongsi petang ini? Mungkin boleh share sikit. Okey, saya nak share sikit berkaitan dengan perkongsian seorang ustaz. Perkongsian tentang apa amalan harian yang boleh kita buat setiap hari menggunakan surah Al-Quran sahaja. Boleh berkongsi tentang surah yang biasa kita hafaz tetapi kita lupa untuk amalkan. Okey. Sorry. Yang pertama adalah Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah tu ayat 1 hingga 5. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi, sampai seterusnya ayat 1 hingga 5. Kemudian digabungkan pula dengan ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sehingga habislah untuk ayatul kursi. Juga dalam surah Al-Baqarah. Dan seterusnya adalah surah Al-Baqarah juga, iaitu ayat 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Bermula daripada Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Terus sambung. Kemudian lillahi ma fis sama dan la yukallifullah. Yang ayat itulah 3 ayat terakhir itu. Jadi gabungannya adalah Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi dan seterusnya 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Mungkin saya salah sikit tadi. Bermula dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Dan yang terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey. Jadi gabungan ketiga-tiga set surah itu ada dalam suratul Baqarah. Okey. Boleh juga bagi mana-mana yang ingin amalkan, boleh amalkan pada waktu pagi dan juga waktu malam sebelum tidur. Kadang-kadang mereka ataupun sebahagian orang tak sempat baca suratul Mulk. Okey, tak sempat baca suratul Mulk, jadinya boleh baca surah-surah yang adalah kalau hafal suratul Mulk lagi bagus. Tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya hingga ayat terakhir. Okey. Tapi mana yang tidak hafaz boleh saja baca Alif Lam Mim campur ayatul kursi dan juga lillahi ma fis sama sehingga la yukallifullah dan akhir. Okey, gabungan 3 surah itu mudah-mudahan dapat memberikan kita satu yang baiklah. Makna kata kalau kita tak bangun pada esoknya, mudah-mudahan ada sesuatu yang baik untuk kita. Boleh cari ustaz-ustaz yang pesan tentang amalan surah ini. Dan ada lagi juga surah-surah pendek yang mana
kita jarang nak amalkan, walaupun kita tahu, kita hafaz, tetapi kita jarang amalkan dengan rutin. Pertama Al-Fatihah lah, of course. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hingga akhir. Al-Fatihah ni tuan-tuan dan sahabat pendengar, kalau boleh setiap ketika ataupun sebulan sekali ke, 2 bulan sekali ke, cuba tasbih dengan orang yang lebih alim ataupun lebih berilmu daripada kita, untuk kita sentiasa memperbetulkan surah ataupun suratul Fatihah ini. Bukan apa sebab itu adalah salah satu rukun dalam solat, dan Al-Fatihah ini memang ibu kepada Al-Quran, dan kebanyakannya memang dijadikan amalan untuk kita, untuk apa jua, hajat ke, untuk masalah-masalah yang gaib ke dan sebagainya. Al-Fatihah yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah 3 kul. Qul huwallahu ahad. Kemudian yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq, dan yang ketiga Qul a'udzu birabbin nas. Jadi 3 kul ni power juga tuan-tuan dan puan. Dan cuba kita hayati maksud setiap surah ini, khususnya suratul falaq dan suratul nas. Bagi kalau suratul ikhlas, Qul huwallahu ahad ni ada berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahawa Allah itu satu. Itu nak menambahkan keyakinan kita terhadap apa yang kita pegang, keimanan kita dan sebagainya. Alright, yang keduanya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nanti cuba tengok sama-sama apa maksud min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq tu adalah satu maksud yang power daripada apa? Daripada min syarri ma khalaq, apa perbuatan manusia pun, kejahatan pun perbuatan manusia. Jadi boleh tengok. Kemudian daripada surah An-Nas ada satu ayat yang mengatakan allazi yasbiru nas minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Apa yang daripada jin dan juga manusia? Boleh semak balik terjemahan dari surah An-Nas. Baik, 3 surah ini, 3 kul ini memang boleh jadikan amalan. Jadi kalau kita nak tambah, kita mulakan dengan Al-Fatihah, kemudian kita masuk dengan Alif Lam Mim, kemudian Ayatul Kursi, dan seterusnya adalah 3 surah terakhir dari suratul Baqarah, dan diakhiri dengan 3 surah terakhir dalam Al-Quran. Jadi semoga perkongsian saya yang ringkas ini pada petang Sabtu ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan semoga kita bakal menyambut Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, iaitu bulan yang mulia, di mana kelahiran Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal, insya-Allah. Dan kita dah di penghujung Safar, kemudian kita nak masuk Rabiul Awal. Rabiul Awal ni adalah sepatutnya bulan kerinduan kita. Kita biasa sambut birthday kan, tapi adalah birthday yang paling utama yang kita kena ingat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana insan ataupun nabi yang mulia, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yang insya-Allah akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Amin. Dan mudah-mudahan dengan ingatnya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak menunjukkan rasa ataupun bukti ingatan kita kepada dia, iaitu dengan atau kepada baginda dengan berselawat kepada baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan perbanyakkanlah selawat ni, selawat pagi dan petang. Kalau kita tak mampu banyak, 10 pagi, 10 kali selawat di waktu pagi, 10 kali selawat di waktu petang. Mudah-mudahan kita dapat ganjarannya, sama ada di dunia maupun di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi sebagai yang terakhir, saya ingin berkongsikan bahawa jangan lupalah doakan kepada insan-insan lain yang kita tiba-tiba terlintas dalam fikiran kita, dalam doa kita, dalam solat kita. Kalau terlintas tiba-tiba wajah contohnya Syafiq, teruslah doakan Syafiq. Kalau tiba-tiba terlintas wajah Adi Adha ataupun Iskandar, terus saja doakan beliau ataupun mereka di waktu bila sekalipun lah. Kalau tak dalam solat pun, waktu-waktu santai-santai ni tiba-tiba teringat, bagi Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah ni bukannya untuk orang yang dah meninggal saja, tetapi untuk orang yang masih hidup pun
boleh kita hadiahkan Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan bermanfaat tuan-tuan dan puan-puan. Dan selamat kita bertemu dengan Rabiul Awal akan datang ini, dan mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik pada tahun ini, yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, insya-Allah. Dan saya doakan dan juga doakan diri saya untuk terus istiqamah dalam beramal dan juga menjalankan ibadah sebagai seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.